Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda telah tekan butang subscribe di bawah. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Semalam ada seorang sahabat kita mesej dekat Facebook, dan pagi ini juga ada sahabat-sahabat kita WhatsApp, bagi WhatsApp dan juga meminta komentar di dalam YouTube. Mereka menyebutkan tentang satu video yang dibawa oleh Ustaz Abu Anas Madani. Sebahagian orang kata ustaz-ustaz kita ni tak boleh pakai disebabkan menggunakan hujah-hujah yang nak bela diri sendiri saja berbanding agama. Jom kita tengok video berkenaan dahulu, kemudian kita bagi reaction tentang video berkenaan sama-sama. Jom. Vaksin apa kata Dr. Abu Anas Madani? Isu kita nak terima atau tak terima vaksin yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan ataupun Kerajaan Malaysia, ini adalah merupakan suatu perkara yang sepatutnya kita lihat dari sudut maslahah dan mafsadah, keperluan dan juga kerusakan yang ada. Jadi setelah kita lihat kajian yang telah dibuat oleh pihak kesihatan peringkat luar negara dan juga dalam negara, menunjukkan bahawa orang yang menerima vaksin, kalaupun COVID itu datang, antibody itu kuat yang menyebabkan tidak ada risiko yang berat. Maka di sini kita boleh lihat kepentingan menerima, bagaimana yang kita lihat hari ini di hospital, di ICU, di bahagian oksigen sudah penuh dengan orang-orang yang terpaksa menerima rawatan yang begitu kuat. Saya tidak boleh sebut satu kewajipan, sana itu mufti yang boleh cakap kan. Satu keperluan bagi kita mengambil langkah-langkah kesihatan ini, sebagaimana kita perlu kepada kesihatan, nak jaga kita juga sihat. Sebab COVID ni satu penyakit yang pelik. Kalau sakit, orang lain sakit, dia seorang je. Tapi yang ni dia bawa kita dan pergi kepada orang lain. Dia berjangkit. Boleh merebak dalam satu keluarga, satu daerah sehingga kena PKPD dengan sebab asalnya seorang yang bawa balik, kan? Seorang bawa balik tapi memberi kesan kepada orang lain. Dia kata saya kena, tapi tak ada apa-apa. Kita kata tak ada apa-apa, tapi orang lain ada banyak orang yang kena, ada risiko. Kita tak boleh hidup seorang diri, kita kena hidup masyarakat. Bermakna bila kita vaksinkan diri kita, insya-Allah kita juga menyelamatkan orang lain daripada kita jadi pembawa ataupun orang bawa kepada kita untuk menyelamatkan kita. Maka di sinilah kita mengatakan ambil vaksin ini satu keperluan, menolaknya juga satu perkara yang tidak baik. Sebab seolah-olah kita mendedahkan diri kita dan juga membuka ruang untuk orang lain menerima penyakit ini. Isu vaksin ini dia buat daripada benda tak halal, kan? Benda yang haram ataupun najis. Kita kata Alhamdulillah, dulu peringkat awal nampak macam gegak gempita juga isu ni. Tetapi setelah diterangkan oleh pihak Majlis Fatwa dan juga pihak kesihatan sendiri memberi jaminan bahawa tidak ada unsur-unsur yang tidak baik, yang tidak halal masuk dalam proses membuat vaksin, maka kita yang tak tahu apa, kita terimalah kenyataan yang dibuat oleh pihak yang bertanggungjawab. Di dalam Kementerian Kesihatan yang menguruskan isu vaksin, doktor-doktor yang kempen vaksin, adakah mereka ini bukan orang Islam? Muslimun, mereka orang Islam. Dalam kitab fiqh kata, apabila disaksikan oleh doktor yang Muslim mengatakan sedemikian, maka kita boleh kena menerima pandangan tersebut. Jadi Alhamdulillah, saya kena ramai doktor-doktor dalam KKM, dalam Kementerian Kesihatan ini, yang di antara mereka menjadi penceramah, boleh kuliah di masjid di surau. Mereka juga termasuk orang yang mengempen, bahkan meminta supaya kita kepada asatizah, kepada imam-imam khatib supaya bercakap isu ni. Kita nak percaya kepada video, satu dua video pendek yang orang buat, tak tahu siapa pula sebahagian orangnya. Ada sebahagian juga yang bercakap mereka juga telah diambil tindakan oleh mahkamah. Kita mengatakan ketepikanlah teori-teori, mari kita bersama untuk merealisasikan program vaksin di seluruh negara ini. Mudah-mudahan apabila cepatnya tamat semua, masyarakat dapat vaksin dengan peratus yang dikehendaki, mungkin pada masa itu kita boleh hidup lebih baik, lebih bebas, pergi kerja. Bahkan yang besar yang kita harapkan, masjid akan dibuka pintu seluas-luasnya, insya-Allah. Ketepikan teori, laksanakan hasrat kerajaan untuk merealisasikan semua rakyat telah divaksinasikan, insya-Allah. Lindung diri, lindung semua. Okey, baik, kita dah
dengar penjelasan daripada Dr. Abdul Basit Abdul Rahmat, ataupun kita gelar dia sebagai Ustaz Abu Anas Madani. Ustaz Abu Anas Madani menjelaskan tentang hal berkaitan tentang apa hukum vaksin. Pertama, para ulama kita apabila dia berbahas, mereka tidak akan sembang kosong biasanya. Mereka akan mengikuti disiplin-disiplin ilmu yang telah disusun oleh ulama-ulama silam. Pun begitu, apa yang berlaku hari ini, ramai ustaz dan tok guru yang menggunakan nama itu tetapi tidak menyandarkan kepada disiplin-disiplin agama yang benar. Demikian juga ada dalam kalangan orang-orang yang sesuka hati mengatakan bahawa ilmuwan sekarang ni tak sama macam ulama dahulu. Ramai ulama jahat sekarang ni. Bergantung kepada pangkat, bergantung kepada jawatan, jenis makan gaji. Jadi pada mereka, ulama hari ni tak boleh pakai. Jadi video kita hari ni adalah untuk memberi ulasan kepada kenyataan Dr. Abu Anas tadi berkaitan tentang isu vaksin ni. Mana tahu Dr. Abu Anas tadi tu dia saja bagi syok para doktor ke, lalu dia langgak disiplin ilmu. Dan Dr. Abu Anas adalah ulama yang tak boleh pakai. Mungkin itu dakwaan yang orang duk sebut. Ada 2-3 orang sudut dengar benda perkara yang sama mereka kata. Jom kita semak kenyataan daripada beliau. Pertama, pada awal video Dr. Abdul Basit Abdul Rahman sebut tentang mafsadah dan maslah. Menentang apa ni? Mafsadah, masalah ni menentang apa? Kemudian kalau kita tengok video tadi tu, dia ada jelaskan sikit lah dia tentang keperluan dan juga kerosakan. Persoalannya, adakah maslahah dan mafsadah ni pernah digunakan oleh para ulama? Apa disiplin di dalam menyatakan maslahah dan juga mafsadah? Dalam disiplin kaedah fiqh, kaedah hukum, terdapat 5 prinsip yang kita sebut sebagai al-qawaidul khams, 5 kaedah utama. Ia adalah al-umur bimaqasidiha, al-yaqin la yazuru bisyak, al-masyaqqah tajlibu taysir, ad-darar yuzal, dan al-adah al-muhakkamah. Di dalam kaedah-kaedah ini terbit banyak kaedah yang lain. Bahkan terlalu banyak kaedah-kaedah yang terbit, semuanya berpunca daripada 5 kaedah usul ini sahaja. Dan kaedah-kaedah itu semuanya bertepatan dengan kaedah-kaedah daripada hadis dan Al-Quran. Di dalam kaedah yang keempat yang kita sebut tadi, ad-darar yuzal, terbit satu kaedah cabang yang dinamakan sebagai jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Maksudnya mengambil perkara yang boleh memberikan kebaikan serta menolak perkara yang boleh membawa keburukan. Kaedah inilah yang digunakan oleh Dr. Abu Anas Madani tadi. Beliau tidak mencipta kaedah baru. Dia tak ikut suka hati dia aja disebut. Tak ikut hawa nafsu sebut benda tu. Dan kaedah ini jugalah yang telah diguna oleh para ulama sebelum kita. Ulama-ulama silam sebelum ini. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, na'ni bil maslahah al-muhafazata ala maqsud syara' wa maqsud syara' min al-khalq khamsatun wa huwa an yahfaza alaihim dinahum wa nafsahum wa aqlahum wa naslahum wa malahum fa kullu ma yatadammanu hifdha hadhihi al-usul al-khamsah fa huwa maslahah wa kullu ma yafutu hadhihi al-usul fa huwa mafsadah wa daf'uha maslahah. Yang aku maksudkan dengan masalih ialah melindungi maksud-maksud syarak, dan maksud-maksud syarak terhadap makhluk itu adalah melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, harta mereka. Semua perkara yang bermaksud menjaga 5 usul ini adalah maslahah. Demikian juga semua yang merosakkan maksud itu dikira sebagai mafsadah. Lawan dia maslahah. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam kitab Al-Mustasfa, muka surat 174. Jadi dalam bab ini, Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, Dr. Abu Anas Madani telah menggunakan kaedah ini dengan betul apabila beliau menggalakkan orang untuk mengambil vaksin sebagai jalan menjaga nyawa yang merupakan salah satu daripada 5 usul yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Al-Mustafa. Demikian juga, beliau memberikan cadangan supaya tidak menolak vaksin kerana ia juga mengikut disiplin yang disebutkan dalam kaedah itu. Kedua, Dr. Abdul Basit sebut bahawa isu vaksin ni kerajaan dan pihak pakar telah menjelaskan bahawa tiada unsur haram. Lalu kita pun kena percayalah kepada pakar ni sebab kita ni tak tahu apa-apa dalam masalah ni. Adakah kenyataan Dr. Basit ini bersesuaian pada kaedah fiqh? Bukankah seolah-olah nak kata bahawa kita ni tak tahu apa-apa? Sedangkan takkanlah kita tak tahu apa, kita tahu sikitnya.
Tak tahu langsung. Bukan tak tahu langsung, kita tahu sikit. Jadi, apa pandangan para ulama berkaitan tentang hal ini? Sebenarnya Rasulullah SAW mengiktiraf ilmu yang dibawa oleh orang pakar. Bahkan Nabi sendiri menyerahkan hal ini kepada orang pakar. Ia bertepatan dengan kaedah Nabi SAW. Cuba kita rujuk di dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibn Ishaq dengan sanadnya meriwayatkan bahawa ketika Sa'ad sakit, beliau telah bersama Rasulullah SAW dalam haji wida'. Kemudian Rasulullah mengunjungi beliau. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mengharapkan apa-apa dalam keadaan aku ini. Lalu Rasulullah berkata, aku sangat berharap Allah memberikan kesembuhan kepada engkau sehingga engkau dapat melawan sebuah kelompok dan orang lain dapat mengambil manfaat daripada engkau. Setelah itu Rasulullah berkata kepada Al-Harith bin Kaladah, rawatlah penyakit Sa'ad. Lalu Al-Harith bin Kaladah, saya ulang sekali lagi, Al-Harith bin Kaladah, demi Allah, aku juga sangat berharap kesembuhan Sa'ad sehingga dapat memberi manfaat dalam perjalanannya. Adakah engkau mempunyai tamar ajwah? Nabi jawab, ya, ada tamar ajwah. Lalu Al-Harith bin Kaladah mengoyak tamar itu dan mencampurkan dengan halba dan minyak samin, kemudian sapu kepada Sa'ad. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam Asadul Ghabah fi Ta'rif Sahabah, tulisan Ibn Athir, muka surat 633, jilid yang pertama. Ibn Abi Hatim di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil menyatakan bahawa tidak sahih Al-Harith bin Kaladah adalah seorang Muslim. Tak sahih dia seorang Muslim. Abu Muhammad menjadikan ini sebagai dalil bolehnya meminta pertolongan ahli zimmah. Maksudnya bukan Islam yang tidak memerangi Islam di dalam bab perubatan. Anda rujuk pada jilid ketiga muka surat 87. Ini bermaksud kaedah memberikan hak kepada pemerintah dan pakar dalam bab ini adalah mengikut kaedah yang betul. Bahkan pakar-pakar dan pemerintah kita ini Islam. Tiada keraguan dalam mengambil ilmu daripada mereka. Dalam hadis tadi, Nabi SAW menggunakan khidmat Al-Harith bin Kaladah yang tidak Islam. Jadi kesimpulannya, apa yang Dr. Basit dan kebanyakan ustaz-ustaz kita sebut tentang isu vaksin adalah mengikut kaedah dan disiplin agama. Sekiranya mereka tidak mengikuti disiplin ini, pasti mereka akan dibantah. Paling kurang pun saya lah yang akan bantah. Akhirnya ia berbalik kepada diri kita juga. Adakah kita nak terus copy paste kenyataan yang tak ada kaitan, yang kita tak tahu sumber daripada mana, atau kita nak kembali kepada mendengar hujah para ulama yang telah mengikuti disiplin ilmu? Kalau kita masih lagi nak ikut sentimen, sangat tak patut kita nak kata ulama kita ni tak seperti ulama-ulama dahulu. Dan ulama kita hari ini ulama yang jahat dan mengharapkan dunia semata-mata. Tak benar perkara-perkara berkenaan. Wallahu ta'ala. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada video hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share supaya orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk sokong dan sertai saya dan sahabat-sahabat yang lain dalam komuniti online kita, tekan butang join. InsyaAllah banyak program-program bermanfaat telah disusun untuk anda pada setiap minggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.